Nama sesebuah negara memainkan peranan yang cukup besar dalam memberikan indikator awal terhadap identiti asas sesebuah masyarakat. Malahan ada juga negara yang dijadikan penentu identiti asas bersifat kebangsaan atau kenegaraan bagi membentuk konsep bangsa baru yang merentasi perbezaan warna kulit atau keturunan. Namun ada juga negara yang melihat wujud keperluan merombak identiti negara, mengakibatkan perubahan besar kepada masyarakat yang akhirnya perlu belajar mengubah pengenalan diri sendiri akhirnya. Di sini, kami akan berkongsi secara ringkas 5 negara yang memilih untuk menukar nama negara. Teruskan menonton. Dan jangan lupa ikuti channel kami. Yang pertama adalah Persia kepada Iran. Sejarah negara Iran sangat berkait rapat dengan identiti mereka cukup popular. Satu ketika dulu dikenali sebagai Persia atau Parsi. Bagaimanapun, Parsi bukanlah ciptaan masyarakat Iran sebenar. Ia memerlukan kerajaan Iran di bawah pemerintahan Reza Shah Pahlavi sekitar dekat 1930 memulakan usaha formal memperkenalkan penggunaan nama Iran sebagai nama rasmi. Persia adalah istilah pinjaman yang dipopularkan orang Yunani diambil daripada perkataan akar bahasa mereka Parsa, yang digunakan sebagai kata panggilan masyarakat Yunani bagi merujuk komuniti yang tinggal di lokasi selatan Iran sekarang, disebabkan pendapat ada keperluan memperbetulkannya. Pada tahun 1935, kerajaan Iran mengeluarkan notis memohon agar semua negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan mereka mula menggunakan nama baru Iran yang lebih sinonim dengan masyarakat mereka. Iran bukanlah satu istilah baru. Sebaliknya telah wujud beribu tahun lamanya dianggarkan sejak tahun 1000 sebelum Masihi lagi. Dalam kitab-kitab agama lama Zoroastrian yang dianuti masyarakat mereka terdahulu, ahli masyarakat di kawasan tersebut dirujuk sebagai Aryanam sementara Ahura Mazda, Tuhan sembahan penganut Zoroastrian digelarkan sebagai Nab Haryanam atau Tuhan orang Iran. Yang kedua pula adalah negara yang baru tukar nama iaitu Swaziland kepada Eswatini, disebabkan kerap berhadapan dengan individu yang menyangka mereka datang dari Switzerland. Raja Mswati pemerintah monarki mutlak negara Swaziland mengisytiharkan pertukaran negaranya kepada nama baru Eswatini. Pengisytiharan yang dibuat serentak dengan sambutan kemerdekaan Swaziland yang ke-50 yang jatuh dalam bulan April tahun 2018, merupakan kemuncak usaha Raja Mswati menjadikan Eswatini yang membawa makna tanah orang Swazi sebagai identiti kebangsaan baru mereka. Mswati untuk beberapa tahun kebelakangan sebelum itu telah pun menggunakan nama itu dalam ucapan dan tulisannya, dengan harapan agar masyarakat mereka dapat meninggalkan sejarah lampau era kolonial yang pernah dilalui. Perubahan nama itu secara dialeknya menukarkan nama itu kepada istilah nama tempatan, menggantikan istilah Inggeris yang diperkenalkan penjajah. Istilah Eswatini juga merupakan nama sebenar yang digunakan masyarakat mereka sebelum penjajah British memperkenalkan nama Swaziland bagi memudahkan urusan pentadbiran jajahan kolonial mereka. Kita beralih kepada nama Holland yang dimansuhkan. Sebut Belanda, kita pun keliru apa nama betul negara itu. Hanya pada tahun 2019, kerajaan Belanda memulakan langkah awal menyatukan nama negara mereka yang sebelum ini memang wujud dalam situasi yang mengelirukan. Kerajaan Belanda memilih untuk tidak lagi merujuk masyarakat mereka sebagai Holland, sebaliknya hanya akan menggunakan nama Netherlands sahaja dalam semua urusan rasmi, melibatkan apa saja sektor termasuklah nama pasukan bola sepak mereka yang popular. Holland adalah istilah yang datang daripada nama kerajaan lama Holland, yang satu ketika dulu menguasai sebahagian besar jajahan di sana serta memainkan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan masyarakat mereka. Bagaimanapun dalam zaman sekarang, Holland hanyalah berstatus negeri dalam sistem pemerintahan Belanda, meliputi Holland Utara dan Holland Selatan. Kedua-dua kawasan ini menjadi sangat penting dalam sejarah Eropah ekoran peranannya sebagai pusat komersial, mempopularkan nama Holland kepada dunia. Banyak pihak memuji perubahan kerajaan Belanda ini, kerana agak aneh sebuah negara kekal terus dirujuk dengan nama negeri di dalamnya.
Sama seperti kita panggil Malaysia dengan nama Johor atau Melaka sebagai contoh, disebabkan oleh pengaruh kedua-dua buah kerajaan satu masa dahulu yang meninggalkan kesan besar dalam sejarah rantau di sini. Seterusnya adalah nama Kazakhstan kepada Kazakhstan. Kazakhstan menjadi antara negara sedang dalam proses transisi menukarkan sistem tulisan mereka daripada sistem tulisan Cyrillic kepada sistem tulisan berasaskan abjad Latin atau tulisan Rumi. Baru diisytiharkan pada tahun 2017. Proses pertukaran ini dilakukan secara berkala dan dijangka akan selesai pada tahun 2025. Terdapat banyak sebab kenapa pemerintah Kazakhstan melakukan pertukaran ini. Masyarakat Kazakh pada awalnya menggunakan tulisan Arab sebagai tulisan rasmi, sebelum Kesatuan Soviet memperkenalkan sistem tulisan Cyrillic pada tahun 1940 bagi memudahkan pengurusan semua negara jajahannya. Kazakhstan kekal sebagai jajahan Soviet sehinggalah kejatuhan Soviet memberikan kemerdekaan kepada Kazakhstan. Walaupun begitu, pengaruh era Soviet masih kekal, bukan saja dari segi tulisan bahkan dari segi bahasa pertuturan. Kerajaan Kazakhstan mengharapkan pertukaran tulisan ini dapat memodernkan sistem tulisan mereka yang ketika ini mempunyai 42 huruf kesemuanya. Sukar untuk diselarikan dengan standard antarabangsa. Proses yang dilakukan secara berperingkat, bermula dengan pengenalan tulisan Latin dalam sukatan pelajaran sekolah tahun 2018 akan berakhir dengan penggunaan penuh tulisan baru ini dalam semua urusan kerajaan pada tahun 2025. Mereka mengharapkan orang ramai dapat membiasakan diri menulis nama negara mereka sebagai Kazakhstan dan bukan lagi Kazakhstan, berdasarkan ejaan baru yang akan mengubah nama negara mereka. Bunyinya mungkin sama, ejaan rasminya akan berbeza. Yang terakhir adalah Republik Czech kepada Czechia. Jika Belanda memilih untuk mengurangkan nama manja negara mereka, Republik Czech mengambil langkah sebaliknya. Kerajaan mereka mahu orang ramai merujuk negara mereka sebagai Czechia dalam semua situasi sebagai nama pendek. Usaha untuk memendekkan nama Republik Czech atau SK Republika sebenarnya telah dimulakan sejak dekat 1990-an dengan pelbagai nama cuba diperkenalkan. Nama-nama seperti Czechlandia dan Czech Moravia diajukan namun tidak ada usaha konkret dari pihak kerajaan untuk menjadikannya formal. Hanya pada tahun 2013, Presiden Republik Czech, ketika ini masih berkhidmat, Miloš Zeman mencadangkan nama Czechia sebagai versi rasmi singkatan nama negara mereka. Pandangan itu diterima baik, membolehkan proses pendaftarannya dijalankan dan Czechia mula digunakan secara rasmi seiringan dengan nama penuh Republik itu bermula bulan Julai tahun 2016. Kerajaan Republik Czech menyifatkan ada keperluan untuk mereka memendekkan nama negara itu untuk tujuan pemasaran dan promosi negara mereka, walaupun diterima baik majoriti penduduk disebabkan oleh sejarah istilah tersebut yang telah lama diamalkan sebelum itu. Ada juga pihak merasakan sebutan Czechia agak hampir dengan Czechnya, nama negeri bergolak yang baru saja menamatkan perang dengan Rusia pada tahun 2017. Jangan terkejut pula ya kalau anda terdengar kewujudan negara Czechia. Begitulah 5 negara yang merasakan ada keperluan untuk mengubah nama negara mereka.